Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara One Heart Niz, Syahrani, Salma, saudara Azrul Jalil, saudara Jamal Arifin Jamal, saudara Mustafa Ilyas, saudara Rosli Le, saudara Muhammad Koril. Begitu juga dengan teman-teman yang di Instagram, saudara. Apa khabar Puan Norizan, Erwin Shah Putra, saudara Muhammad Kori, saudara Ambara, saudara Wan Zainuddin di Instagram, saudara Waimun, saudara Cangkat Jering di TikTok, Muji Haister, Norizan Ahmad. Terima kasih saudara hadir bersama dengan saya, Cik Mat Mohani. Assalamualaikum, salam dari Bukit Gantang, kata Cik Mat Mohani. Begitu juga saudara Muhammad Shanif, Puan Hamidah Kamat, apa khabar? Terima kasih. Saudara Zahir Talib, saudara Sani Mus, Muhammad Khairul Kamarudin. Salam bahagia, salam pencerahan untuk semua. Saudara Jaka Linglung, saudara Syaril Hussein, saudara Badrul Zaman. Begitu juga saudara Abu Bakar Ridwan, Dit Mahaziar, saudara Siti FX ini, Otai di Instagram. Openg Temu, salam dari Sarawak katanya. Ya, saudara Aziz Lee dari TikTok. Saudara Rozlan Abdul Samad, Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Apa khabar Puan Syarifah, saudara Ahmad Mab. Begitu juga Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga di Sungai Petani sihat. Saudara, hari ini nampak gayanya saya mohon maaf kerana saya agak lewat memberi pencerahan pada anda. Dari petang tadi, saudara, saya diburu sedikit kesibukan. Maklum sajalah hari ini hari bahagia untuk anak anda saya. Nurul Alaitu Amira, hari ini hari pesta convocation-nya. Beliau mendapat ijazah daripada Universiti Teknologi Mara. Mudah-mudahan beliau akan meneruskan kehidupannya. Bekalan sudah saya sediakan. Begitulah kita, saudara, sebagai seorang bapa. Kita harus berusaha untuk memberikan kebahagiaan untuk anak-anak kita. Ya, Puan Norizan, Saudara Azili, Joka Karim, Puan Nur Hisham, Saudara Hazmah Muhammad, Man Said, Hasnat Iong. Saya agak ada sedikit kelegaan tadi, saudara. Tetapi bagaimanapun, saya diburu waktu. Dan tiba-tiba komputer saya ni tiba-tiba nampak gayanya. Tiba-tiba ia menggila. Bahan-bahan yang saya sediakan awal pagi tadi tidak terjema. Jadi saya mohon maaf tidak dapat memberi pencerahan berhubung dengan COVID-19. Begitu juga dengan e-commerce dan sebagainya. Saya tidak dapat memberi pencerahan pada hari ini. Nak cari lagi bukan senang. Saya ni bukan pakar sangat bidang komputer, saudara. Aduh, hai. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, ya, pantun Pak Nazil pun nampak gayanya hilang daripada komputer saya. InsyaAllah, lewat tengah malam nanti mungkin ada lah tu. Ya, saudara Zamri LC, saudara Ramli Abdul Rahman, saudara Muhammad Fauzi, saudara Rosdan Man, Nari Tengka, saudara Abdul Majid. Ya, saudara Azili, Puan Norizan Ahmad, saudara Wahab Mansur, saudara Abibah binti Jonet di Instagram. Ya, Sani Rais di Pati, Haji Wan Ismail. Waalaikumsalam semua. Baik, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, apa-apa saja channelnya, saya harap anda bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua ini suntingan yang anda lakukan maupun coretan yang anda tulis dalam ruangan muka buku ini, saudara. Semua itu tanggungjawab anda dan saya berharap kalau boleh patuhilah peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi agar tidak ada masalah yang menjelma. Pencerahan saya lain tak ada, saudara, adalah berkisar soal politik negara kita, saudara. Dan daripada apa yang saya ingin jelaskan, kalau ada pencerahan selain daripada maklumat yang saya berikan, ia hanyalah berpaksi kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tidak bersetuju, tidak ada masalah. Boleh untuk kita sama-sama menyantuni dan gunakanlah bahasa yang baik. Kerana ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai, saudara. Dan saya belum juga nak dapat ini laporan daripada dari Jabatan Kajian Cuaca pun dah hilang dalam komputer saya, saudara. Ini big problem, saudara. Saudara Hashim, saya pernah berkata memandangkan Tuan Mahathir pernah melantik Lim Guan Eng sebagai Ketua Mahkamah. Apa ni tadi, saudara?
kenapa Datuk Seri Anwar, apa hai dah hilang pula dah. Ini masalah saya ni. Aduh, nak santun ni. Kenapa Datuk Seri Anwar tidak boleh melantik Zahid Hamidi dalam kabinet beliau? Saya perlu faham Kes Lim Guat Eng dan Kes Zahid Hamidi ada perbezaannya. Kes Lim Guat Eng di peringkat awal di mana mahkamah masih belum membuat apa-apa keputusan. Sedang Kes Zahid Hamidi, mahkamah telah mendapati ada prima facie, sedang membela diri. Saya perlu faham katanya perbezaan kedua-dua kes sebelum membuat anulasan. Terima kasih Saudara Zakir Hashim atas penjelasan itu. Tapi bagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Seri Anwar Ibrahim, no one is guilty unless proven by the court. Itu keadaannya saudara. Saya tidak lebih daripada itu. Apa yang saya dapat, saya perlu memberi pencerahan saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju saudara. Baiklah. Hari ini laporan tiada berhubung dengan Jabatan Kaji Cuaca. Tetapi saya melihat bahawa terdapat hujan di sana sini. Saya pun tadi terperangkap dalam macet ataupun kesakan lalu lintas di Shah Alam. Hujan lebat, kabarnya di sebelah Bangi ada berlaku banjir kilat. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami bencana tersebut berhati-hatilah. Begitu juga dengan teman-teman di seluruh negara. Sebab semalam kemarin saya dah melaporkan bahawa sebelah petang akan berlaku hujan lebat dan ribut petir. Seandainya ada ribut petir, saya harap anda-anda janganlah duduk di bawah pohon, di bawah pokok. Bahaya, saudara. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Sehingga saat ini, kita masih tertunggu-tunggu tentang keputusan pembentukan kabinet oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau perlu menyantuni dengan semua parti-parti politik, saudara. Dan persetujuan harus dicapai supaya wujud ketenteraman dalam pentadbiran kerajaan yang bakal dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi bagaimanapun, saya diberitahu besar kemungkinan hari Khamis nanti usailah penantian yang dinantikan oleh semua rakyat. Sebab itu mungkin hari Jumaat atau hari Sabtu saya akan mula mengulas tentang kedudukan menteri-menteri yang dilantik. Yang kita harapkan kali ini, saudara, adalah pembentukan kabinet kali ini mereka harus berpaksi juga kepada hasrat, harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu menangani derita rakyat. Saya harus menyatakan perkara ini walaupun saudara bosan mendengarnya, tapi saya perlu mengulangi berkali-kali. Derita rakyat itu perlu disantuni. Saudara, walaupun hari ini kabarnya saya tak ke pasar pun, bahan-bahan makanan yang dulunya sukar diperoleh sudah mula dapat. Sudah ada di pasaran seperti telur, ikan, makanan-makanan keperluan. Malahan kabarnya harga minyak kelapa sawit juga, minyak untuk kegunaan rumah, saudara, juga nampaknya sudah ada penurunan. Mudah-mudahan ini akan berterusan, saudara. Bagaimanapun, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang ajaib. Sebagaimana yang saya katakan, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu ajaib untuk menangani permasalahan ekonomi secara serta-merta. Tadi saya amat berbesar hati mendengar, sambil-sambil saya melihat anak saya di Pesta Kombo tadi, saya tengok juga kiriman teman-teman dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya, yang menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memulakan tugas dengan langkah berani, bila bertemu dengan semua kaki tangan kerajaan. Tentulah kaki tangan kerajaan di Division A ke atas lah, saudara. Ketua-ketua pengarahnya, KSU, dan juga pengarah-pengarah, sisa bahagian dan sebagainya. Yang agak menarik perhatian saya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa beliau tidak lagi mahu wujudnya sebarang pemberian kontrak secara rundingan terus. Ini agak menggembirakan saya. Jadi artinya, bermula era ini, semua mereka yang mahu memperoleh perolehan kontrak kerajaan mestilah menyertai tender terbuka. Supaya tidak lagi berlaku ketirisan. Tidak lagi berlaku adanya elemen korupsi. Sebagaimana yang saya jelaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan gerakan era tahun 1997 bersama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Ketua Pergerakan Pemuda. Datuk Seri Anwar Ibrahim
menjadi timbalan Presiden UMNO. Waktu itu, saudara, kedua mereka telah pun menggerakkan, iaitu penentangan terhadap KKN. Waktu itu, saudara, di negara Indonesia, Amin Rais memulakan gerakan menentang korupsi, kronisme dan nepotisme di Indonesia. Yang waktu itu banyak orang mengatakan seolah-olah nak menjatuhkan Dr. Mahathir. Sebenarnya, gerakan itu adalah gerakan untuk menyelamatkan negara daripada terus terjebak dalam masalah pemberian kontrak kepada kroni, adanya wujudnya elemen kronisme, nepotisme dan juga korupsi. Alhamdulillah, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan langkahnya dengan mengutarakan antara asas kepada penentangan terhadap KKN ini adalah semua tender-tender kerajaan hendaklah diberi ataupun dibuka secara terus. Tidak lagi boleh runding terus. Ini sebenarnya, saudara, memang amalan ini agak lama dah berlaku. Kita dah tegur. Kita banyak kali kita menegur. Tapi orang, yalah, maklum sajalah, kita tidak punya kuasa. Kita hanya sekadar menyampaikan sahaja. Sebab itu, ini permasalahan harga barang sukar untuk ditangani. Kerana kartel-kartel ini begitu menguasai ekonomi negara. Malahan kalau saudara mendengar kenyataan ataupun live yang dinyatakan oleh Raja Petra Kamarudin, memang mengerikan apabila mengatakan bahawa negara kita ini seolah-olah ditadbir oleh the underworld, orang yang punya guang, yang terlibat dengan warlord dalam politik. Mereka inilah yang menentukan kedudukan negara kita. Tapi saya nampak langkah berani yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri memulakan langkahnya. Namun begitu, saudara, saya haraplah agar beliau benar-benar menyantuni permasalahan ekonomi. Nak lantik siapa pun lantiklah, terpulanglah atas bijak bicara beliau, memikirkan kepentingan untuk rakyat. Sebagaimana yang saya katakan, ini kerajaan yang menangani derita rakyat. Ya? Yang paling penting sekarang ni, ekonomi mesti ditangani. Sebab itu semalam saya dah melontarkan pandangan. Jangan disisihkan orang-orang yang pernah berjasa, yang pernah turut sama terlibat dalam mewujudkan kerancakan ekonomi negara kita. Sebagaimana yang saya katakan, yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah, kalau boleh eloklah difikirkan caranya bagaimana supaya beliau dapat menyumbang buah fikiran dan tenaganya. Jangan dipikirkan soal usia. Saya tahu mungkin teman-teman berkata usianya ataupun masa telah berlalu. Itu bukan persoalannya, saudara. Persoalan sekarang ni pengalaman masa silam beliau. Ini mesti Saudara Azizul Abdul Hamid, semoga Allah permudahkan segala urusan. Yang Amat Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim menguruskan negara dengan baik dan jujur. Itu yang kita harapkan, saudara. Jadi kita melihat, saya melihat apabila kenyataan ataupun ucapan beliau hari pertama bertemu dengan kaki tangan kerajaan, ini paling penting. Kaki tangan kerajaan menanti apakah dasar yang akan dibawa oleh orang politik. Orang politik ni dia mewujudkan dasar dan perlaksanaannya dilakukan daripada peringkat ketua setiausaha negara, ya, kumpulan eksekutif, ketua setiausaha negara, ketua-ketua setiausaha, ketua-ketua pengarah, setiausaha bahagian di pelbagai kementerian. Jadi mereka perlu mengetahui arah mana negara ini mahu dipimpin dan ke mana mahu dilaksanakan arah tuju kita. Dan nyatanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan tidak lagi mahu melihat adanya ketirisan. Itu yang paling penting, saudara. Dan saya tengok dah sekarang ni, nampaknya ramailah kawan-kawan yang dulunya menentang, yang tak bersetuju dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dah ramai dah mula buat U-turn. Sebagai contoh, setiausaha MCA yang marah kepada Presiden UMNO, tiba-tiba hari ini buat kenyataan bahawa beliau bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi ketua eksekutif negara sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Begitu juga Tan Sri Anwar Musa, nampaknya hari ini beliau membuat dalam Twitter, beliau menyatakan persoalan jawatan Perdana Menteri tidak perlu lagi untuk kita pertikaikan. Ini jelas. Alhamdulillah. Saudara,
Saya juga dapat makluman daripada teman-teman bahawa beberapa pihak sedang berusaha agar pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah, pihak-pihak yang berkewajipan yang melaksanakan undang-undang, saudara, segeralah dibuka fail jika ada sebarang tuduhan, gesaan bagaimana andainya ada penyelewengan wang negara ini perlulah disiasat. Saya mengharapkan secara tulus, saya mengharapkan janganlah ada sebarang tindakan yang bersikap membalas dendam. Negara kita ini negara yang dihuni oleh warga cinta damai. Kita tidak mahu adanya tindakan balas dendam. Kalau benar berlaku penyelewengan, maka bawalah ke muka pengadilan. Tapi kalau macam mana dilakukan yang dulu, bawa ke mahkamah tuduhan-tuduhan yang terpilih, yang sebagaimana yang dilontarkan oleh Datuk Lokman Adam saban malam. Ini kita harapkan tidak berlakulah. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengalami. Saya agak tertarik bila dalam kempen-kempennya itu hari, dia menyatakan segala-galanya telah dilalui. Menjadi orang ternama, sudah. Berbual dengan orang kayangan di peringkat dunia, sudah. Duduk makan dengan Presiden Amerika, timbalan naik Presiden Amerika, dengan pemimpin-pemimpin utama dunia, sudah. Dan bersama-sama dengan raja-raja Melayu, sudah. Malahan katanya, beliau juga sudah dapat mengalami, merasai deritanya sebagai seorang yang tersembunyi ataupun simpan dalam lokap. Nak kena balun pun sudah, kena lokap sudah, bawa mahkamah sudah, ke penjara sudah. Dan sekian lama beliau berada dalam derita yang sebegitu, tentulah sikapnya akan berubah untuk tidak bersikap membalas dendam. Ini yang saya rasakan agak ada sedikit lega. Mudah-mudahan benda ini dapat ditangani dengan jelas dan tuntas. Saudara, dan sekarang ini saya melihat ramai pihak menghantar kiriman. Saya tengok dalam baca YouTube dan sebagainya, ada perdebatan. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, banyak ada yang pro dan kontra. Tapi saya mengatakan bahawa dalam keadaan sekarang ni, tak usah pedulilah apa orang nak kata. Bahtera ini dikemudi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laksanakanlah apa harapannya. Bukan untuk membalas budi, tetapi saya yakin seandainya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, tentulah ia akan mengukuhkan lagi dan menstabilkan suasana politik dalam parti UMNO. Saya nak jelaskan saudara. Ya, saudara SS Service Observer, bebaskan bosku. Tidak semudah itu nak turun bebaskan pun tak boleh. Dia mesti melalui proses. Sekarang ni proses telah, saya yakin selepas ini mungkin, selepas dibentuk kabinet, maka tiap-tiap menteri ada tanggungjawabnya. Dan proses itu perlu dilakukan. Tak boleh nak bebaskan dengan segera. Memang ramai orang mengatakan adanya pro dan kontra lagi. Ada yang kata bersalah, ada yang kata tak bersalah. Macam-macam lah orang mengatakan. Tetapi negara kita ini negara hukum. Bukan kita mengamalkan undang-undang rimba. Jadi yang saya menyarankan yang terbaik adalah diadakan sebagai tindakan iaitu judicial review ataupun kita katakan kajian penghakiman semula. Itu yang terbaik lah saya kata. As service absorber, yang kita rasakan terbaik ialah melakukan judicial review. Itu yang terbaik. Dan kalau dilihat ada kepincangan, maka perlulah dibebaskan. Malahan seandainya judicial review itu dilaksanakan, maka Datuk Seri Najib perlu dikeluarkan daripada penjara. Kerana bila kita nak mengkaji semula tentang keputusan kehakiman itu, keadaan masih lagi macam saya katakan, no one is guilty unless proven by the court. Itu keadaan pandangan saya. Saya bukan orang undang-undang, saudara. Pandangan orang rakyat biasa. Terpulanglah. Saya melihat agar tidak lagi pelaksanaan hukum undang-undang rimba, saudara. Ya. Yang kedua, berbalik-balik pada tentang Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya merasakan bahawa bagaimana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak ada seseorang pun yang boleh dianggap bersalah selagi tidak dibuktikan oleh mahkamah.
Kalau sekadar prima facie, itu hanya satu keputusan satu orang. Hanya prima facie yang mahkamah merasakan ada kes untuk dibicarakan. Bukan lagi bersalah. Ini kena jelas, saudara. Tadi Saudara Zakaria tadi bertanya dengan saya begitu. Memang sepatutnya dipikirkan begitu. Jadi kau nak lantik-lantiklah. Asalkan janganlah dengan jawatan itu akan mempengaruhi mahkamah. Dan maka teruskanlah, tak ada masalah. Saya yakin Datuk Seri Zahid yakin beliau tidak bersalah. Sebab itu beliau memilih untuk dibicarakan, saudara. Dengan harapan agar mahkamah kita mengamalkan undang-undang yang benar-benar berpaksikan kepada perlembagaan negara. Itu yang paling penting, saudara. Dan saya melihat, semua kita kena tahu, saudara. Kenapa beliau dituduh dengan sebegitu? Lain tak ada. Puncanya adalah kerana beliau menentang Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana nak menyelamatkan UMNO. Beliau redha dirinya, dibuatlah apa pun. Pada dia tak apalah. Dia kata dia akan menghadapi segala-galanya. Malahan kita dengar macam-macam lah. Lepas era Dr. Mahathir, datang era Tan Sri Muhyiddin. Juga permasalahan perundangan ini. Tetapi apabila Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, tak ada pula Datuk Zahid minta Datuk Ismail Sabri membebaskan beliau daripada hukuman ataupun daripada perbicaraan. Malahan beliau akur untuk pergi ke mahkamah. Boleh katakan saya tengok setaban hari lah. Berapa lama dah masuk tahun keempat. Dah 4 tahun turun naik mahkamah. Semata-mata baginya perjuangan itu adalah untuk menyelamatkan UMNO. Sebab itu saya hairan kalau orang UMNO ni marah pada beliau dan percaya dengan apa yang dituduh. Tunggulah. Jangan kita buat keputusan. Dan saya yakinlah. Perkabaran saya, keyakinan saya, malahan daripada apa yang disampaikan kepada saya petang tadi, besar kemungkinan Datuk Seri Zahid Hamidi akan dibawa masuk ke dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjawab jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan kementeriannya agak penting juga. Bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan dukungan pemimpin yang pertama berjiwa besar. Yang kedua, berani melaksanakan sesuatu tindakan demi lestari rakyat. Datuk Seri Zahid, dia berani menghadapi apa saja demi untuk menyelamatkan UMNO daripada dibunuh ataupun dikuburkan. Satu perkara lagi, saya berharap, amat harapan saya, sebab saya nampak sekarang ni, saudara, ramai sekarang ni orang dah mula mengelilingi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Petang tadi saya berbual dengan 5-6 orang lah. Dari Parlimen, teman-teman daripada Parti Keadilan. Mereka berbual-bual dengan saya bertanya dengan mereka bagaimana keadaan sekarang. Mereka juga merasa hairan. Sekarang ni dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah sudah terkepung. Ramai sangat orang yang datang bertemu dengan beliau. Tunjuk muka lah. Yang dulunya hilang, tak ada dalam gua. Sekarang ni dah ramai. Saya beritahu pada mereka, bersabarlah ya Muhammad. Nak buat macam mana? Inilah naluri kehidupan manusia. Di mana ada gula, banyaklah semut-semut yang datang. Semut ada, semut hitam ada, semut merah ada, semut putih pun ada, kera pun ada, malah semut mayat pun ada. Masing-masing nak hidup. Tetapi saya yakin mereka yang bertindak demikian tentulah dapat ditapis oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim agar tidak lagi mengikut unjuran-unjuran masa silam. Yang sudah tu sudah. Kita nak menghadapi era baru. Ini adalah era jajaran baru. Dan saya bersyukur pada Allah SWT, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Bukan juga kerajaan keadilan. Ini adalah kerajaan perpaduan yang menyantuni semua pemimpin-pemimpin politik, cuba disantunkan supaya mereka dapat mengembeling tenaga. Matlamatnya adalah lestari menangani derita rakyat, saudara. Cuma saya melihat, secara terus terang saya katakan, kemelut dalam UMNO masih bergolak lagi. Sebab masing-masing memburu jawatan. Kerana mereka merasakan jawatan dalam UMNO itu memberi jaminan untuk mereka mendapat habuan. Tapi saya nampak untuk saat ini dan masa mendatang, wolot-wolot ataupun orang-orang katil-katil dalam UMNO sudah pun mula diselimuti. Bukan takut lagi, diselimuti oleh kebimbangan yang teramat. Pertama, kalau mereka menjawat jawatan kerana ada orang di belakang mereka yang menaja
Dari segi aspek kewangan, tentulah bagaimana nak cari balik. Ini masalahnya. Saya tak tahu. Tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Kerajaan tidak mungkin lagi nak melayan orang seperti ini. Menteri-menteri pun sama ada daripada UMNO pun tidak bebas untuk memberi tender ataupun projek-projek tertentu dengan cara runding terus. Malahan, saya dipahamkan mulai 2-3 minggu akan datang, selepas terbentuk kabinet, selepas jelas dasar negara ini, saya yakin banyak juga tender-tender yang telah diberi secara runding terus, bakal dikaji semula. Kalau ada wang diambil, pulanglah balik. Itu saja. Saudara SSV, pilihan raya Padang Serai buat hal lagi. Padang Serai buat hal lagi, saya tak tahulah. Saya merasakan kalau begitu sikap mereka, saya dapat juga dapatan saya, saudara services. Teman-teman daripada UMNO, mereka marah. Sebab itu kata mereka, kita tumpukan perhatian kepada pilihan raya kecil, pilihan negeri di Tioman. Padang Serai itu biarlah. Ada juga teman mengatakan sepatutnya UMNO tarik diri. UMNO tidak meletakkan calon. Calon yang bertanding di Padang Serai adalah daripada parti MIC. Terpulanglah kalau mereka mahu menyantuni atas nama ungkapan, perpaduan, tariklah diri. Sebab kawasan itu dulu pun dimenangi oleh calon daripada Parti Keadilan. Terpulang. Kita tak mau cakap apa-apa. Ini demokrasi. Semua orang bebas untuk bertanding. Bertandinglah. Asalkan kali ini kita tak mau lagi adanya unsur-unsur korupsi. Saya agak kecewa bila selepas pilihan raya ternyata ada parti-parti politik yang sanggup berbai'ah atas nama Allah. Saya dengan nama Allah bersumpah akan mengundi parti-parti tertentu. Saudara? Dan selepas akad sumpah tu bagi duit. Itu jelas korupsi politik. Dan saya haraplah agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah segeralah buat siasatan. Kalau benar, besar kemungkinan boleh dibatalkan pilihan raya tersebut. Dan kalaupun tidak, orang yang beri rasuah itu boleh diambil tindakan. Boleh tanya datang mana duit, bukan sikit saja. Saya dipahamkan ada kalangan-kalangan orang tertentu dapat sampai RM500,000. Ada yang dapat untuk membeli undi, seorang pengundi dapat RM500. Katanya, saya tidak tahulah. Tapi itu yang dapatan saya, orang kata begitu begini. Saya kata, ya ke? Takkan kaya sangat parti politik sebut. Sebab parti-parti itu bukanlah parti yang dominan, yang dah lama dalam arus percaturan politik tanah air. Tapi nampak gayanya secara mendadak banyak wang yang digunakan. Saudara Azli, betul ke ini semua sudah dirancang oleh Atuk dari dulu? Tak betul. Dr. Mahathir dia tak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu memang jelas. Bukan dirancang. Dan beliau juga tidak mahu Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Menteri ataupun berada di anjung kuasa. Kerana dia geram. Datuk Seri Zahid Hamidi menolak mentah-mentah cadangannya. Bawa ahli parlimen menyertai PBM, bawa ahli UMNO sertai PBM, dan menghapuskan UMNO ataupun menguburkan UMNO untuk diganti dengan Parti Pemimpin Bersatu. Itu memang jelas, bukan dirancang. Saudara ini Azli Lee, kalau ada orang cakap begitu, bagi saya tak betul. Apa yang saya tahu, apa yang saya yakin, ini adalah rancangan Allah. Sebab mana yang saya katakan, malam pilihan raya, sehari selepas itu saya mengulas. Allah menunjukkan parti Pakatan Harapan dapat 82, 8.2, 10 genap. Dan parti Perikatan Nasional juga dapat 73, 7.3, 10 genap. Tetapi yang menentukan ke arah mana parti UMNO Barisan Nasional dapat 30. 30 tu macam saya kata, kalah. 30 juz dalam Al-Quran. 30 menentukan. Kalau dengar lagu ini M. Nasib, Burung Hud-Hud, akhirnya segala pintu dia masuk, yang 30 itu juga yang sampai. Ya saudara. Jadi jangan katalah perancangan apa semua ni semua tak betul lah, Saudara Azli. Yang saya tahu perancangan Allah lebih murni, lebih berseni. Dan kita dah dapat lihat hari ini, masih lagi tergantung. Bukan tergantung saja, masih lagi kita menantikan berhubung dengan perlantikan menteri-menteri. Memang ramai dah sekarang ni.
Calon-calon yang telah pun berjaya menjadi ahli parlimen, semua merasakan mereka layak untuk berada dalam kabinet. Tetapi, kabinet yang bakal dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kabinet yang kecil. Tak lagi macam dulu, saya menjangkakan besar kemungkinan sekadar 24. Saudara Mat Sepana Jaya, UMNO yang terbaik, memang tidak dinafikan. Tapi kita juga dihujan dengan pelbagai fitnah terhadap pimpinannya. Dan saya nak katakan, parti UMNO memang baik. Cuma ada kalangan pemimpinnya itu yang bersikap membuatkan rakyat benci. Inilah masanya untuk melakukan koreksi. Inilah masanya untuk memperbetulkan sikap. Dah tak ada kuasa sekarang ni. Jangan ingat, walaupun UMNO bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan, UMNO bukanlah dominan. UMNO masih lagi sebagai rakan kongsi. Terpulangkanlah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menentukan segalanya. Saudara Wan Abdul Muttalib, Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Najib Razak tak pernah khianat Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dia dalam UMNO. Benar? Kerana waktu itu, saudara jangan lupa, saya ingin mengingatkan saudara. Sekitar tahun 1997. Saya masa itu dalam pergerakan pemuda. Memang perancangan waktu itu, selepas saja Dr. Mahathir bersara daripada politik ataupun meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, jawatan tersebut akan diambil alih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jawatan timbalan Perdana Menteri waktu itu adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu yang disebutkan 1997, The Grand Design. Yang dilontarkan oleh Syahidan Kasim waktu itu. Jangan lupa saya. Kononnya ada grand design, nak menurunkan Dr. Mahathir, nak menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Najib. Itu memang ada yang orang katakan grand design. Dan ramai orang bersetuju waktu itu. Tapi sayangnya, malangnya terhenti. Usaha ke arah itu, Dr. Mahathir mengambil tindakan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan segalanya bercempur. Malahan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berhenti, maka tempat beliau diganti oleh Tun Abdullah. Ramai yang mengatakan biarlah Datuk Seri Najib. Tapi tidak jadi begitu. Bagaimanapun warga UMNO akur. Tak apalah, kita tunggu. Akhirnya hari ini saya melihat cuma yang tak adanya Datuk Seri Najib. Kalaulah Datuk Seri Najib berada di luar dan masih jadi ahli parlimen, saya rasa besar kemungkinan unjuran yang dikatakan 1979 dulu, 78 dulu tu, 77, 1997 akan berulang. Saudara Cik Din, okeylah, aduh sesat pula. Sesat ke mana tu saudara? Dan sekarang ini masa untuk melakukan koreksi. Saya melihat saudara, alangkah baiknya dalam saat-saat begini, masa-masa yang mendatang, kita kembalilah menjalin keharmonian. Dan dalam keadaan hari ini, saya menjangkakan besar kemungkinan masa-masa mendatang bahawa akan ada ceasefire antara Parti Keadilan dengan UMNO. Dicarilah jalan supaya ada perdamaian. Ini bukan masa untuk membalas dendam, saudara. Ini adalah masa untuk kita memperbaiki kehidupan rakyat dan memperbaiki negara. Saya pernah bercakap dengan yang bawa mulia Tengku Razali satu ketika dahulu. Saya kata, negara kita ni dah koyak rabak. Kalau diumpamakan seperti sehelai kain putih, negara kita ni dah habis, dah lunyai, dah koyak rabak dan penuh dengan kekotoran. Amat sukar untuk diperbaiki. Melainkan hadirnya pemimpin yang berjiwa murni, yang mahu menjahit segala benda yang koyak, untuk menyuci semula segala kekotoran itu. Alhamdulillah Tuhan memberi gambaran benda ni bakal berlaku. Dan sesuatu yang nak dijahit itu saudara tentulah menggunakan jarum. Bila nak guna jarum, pedihlah siapa yang tercucuk dengan jarum. Bila nak dibasuh, kena sental. Bila disental itu, yang kena sabun, yang kena klorok, pedihlah. Tapi ini tidak boleh kita biarkan supaya kain yang putih bersih itu terus jadi kotor. Ataupun bagi saya melakukan regenerasi ataupun satu macam umpama ladang. Dah penuh dengan lalang, berselerak apa semua. Jawabnya bakar je. Bila dibakar lalang itu, supaya abu lalang itu boleh dijadikan baja, tumbuhlah
dengan baik tumbuh-tumbuhan yang ingin ditanam. Tapi saya kata, mampukah kita nak membakar sebuah ladang yang masih lagi ada pohon-pohon itu, pohon ini. Jadi yang terbaiknya kita santuni. Yang paling penting, rumah UMNO khususnya mesti dibersihkan dengan parasit-parasit yang berada di anjung tingkat 38. Hari ini pun saudara, saya nak bagi tahu, masih ada lagi jembalang-jembalang bernama kartel yang menjual cerita macam-macam untuk orang tertentu, dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, orang ini tak sesuai, orang ini tak sesuai, dan mereka sedang berusaha untuk menghadapi dalam tempoh 6 bulan ini untuk meletakkan seseorang menjadi Presiden UMNO. Saya melihat kalau ini berlaku, saya katakan bahawa parasit-parasit ini masih berleluasa. Ya, terpulanglah pada Datuk Seri Zahid untuk memikirkan secara tuntas apa yang perlu beliau lakukan. Saya harap Biro Disiplin perlu mengambil tindakan. Saya mendapat laporan, ada dapatan mengatakan berlakunya sabotaj di kalangan pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian yang mereka tidak terpilih sebagai calon. Saudara, ini sekadar untuk hari ini kita buatlah masa lepas sikit. Kita kaji sedikit. Saudara, masa pilihan raya yang lalu, ada kalangan ketua-ketua bahagian yang nama mereka tidak tersenarai sebagai calon. Mereka melakukan sabotaj. Kerana aku tak dapat, biarlah berputih mata pun. Jadi ini keadaannya. Orang-orang yang begini perlu dikaji, perlu diselidik. Dan Biro Disiplin perlu ambil tindakan. Kerana ternyata mereka mengkhianati parti. Bukan kita tak dengar, ucapan calon sendiri pun maki hamun UMNO. Sedangkan dia mewakili UMNO. Boleh bagi tahu UMNO dah rosak. Macam mana bahagian lain, tempat-tempat lain orang nak percaya pada UMNO? Ini kenyataan yang amat memburukkan UMNO. Dan kenyataan yang tidak berterima kasih. Begitulah Datuk Seri Zahid memberi watikah. Tapi dia boleh menyerang Presiden, menyerang parti UMNO. Kononnya nak jadi Presiden UMNO, kononnya nak ambil alih kuasa UMNO, kononnya jadi Perdana Menteri. Saya geleng kepala orang macam ini. Dan orang macam ini, alhamdulillah, Tuhan tidak merestui usahanya, dia kalah. Dan sewajarnya, pimpinan tingkat 38 memikirkan apa tindakan perlu dilakukan. Saya tak mau sebut-sebut siapa. Lihatlah, kaji. Apa berlaku di Langkawi? Ada berlakunya sabotaj. Apa berlaku di Shah Alam? Dapatan saya di Shah Alam, saya bersimpati dengan Saudara Syam Jalil. Adanya elemen-elemen, majlis buat di sini, tapi dibatalkan, buat di situ. Lenjan Saudara Syam. Kerana beliau dilihat sebagai orang luar. Sebab itu, sikap pimpinan bahagian-bahagian tertentu. Begitu juga berlaku di Maran yang saya pergi, saudara. Berlaku juga di Tanjung Karang. Di Kuala Selangor misalnya. Ada orang tertentu. Begitu juga di beberapa bahagian lain yang saya dapat terima. Ini perlu dikaji semula. Malahan yang lebih membahayakan, saya difahamkan adanya usaha membeli kalangan ketua-ketua PDM. Rupanya mereka tidak kukuh jati diri. Mereka tidak mempunyai jati diri yang kukuh yang melihat wang itu adalah segala-galanya dan mereka sanggup mengkhianati parti. Ini keadaan. Saya juga bersetuju dengan pandangan Datuk Lokuan Adam. Terutama lagi anak-anak muda. Di mana mereka diberi wang. UMNO tidak punya wang yang besar, yang banyak sebagaimana sebelum-sebelum ini. Pilihan raya kali ini UMNO diuji dengan perasaan, dengan kesedihan dan tidak mempunyai sumber kewangan. Jadi dalam keadaan begini, parti lain yang punya kebesaran besar, mempunyai bentuk kewangan yang besar, mereka tabur. Dan ada kalangan pengundi yang sanggup menggadaikan masa depan selama 5 tahun. Dan saya lihat, apakah adanya elemen-elemen yang membeli undi. Begitu juga, saya terkejut. Kenapa? Saya sekadar pemikiran lah, saudara. Kenapa mereka yang tidak mengikut kehendak Presiden, mereka yang mahu kononnya menulis akta bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin waktu saat-saat pembentukan kerajaan ataupun pelantikan Yang Amat Perdana Menteri, saya terkejut bila datangnya kalangan ahli-ahli parlimen datang daripada Negeri Sembilan. Saya terkejut juga.
Sedangkan mereka baru dipilih. Dan ada daripada Kuala Pilah, daripada Tampin katanya, daripada beberapa kawasan lain. Apakah tujuan itu nak melaga-lagakan? Saya tak tahu. Tapi ini menimbulkan persoalan. Ia tidak berlaku di kalangan ahli-ahli parlimen yang datang daripada negeri Perak. Apakah ini ada elemen? Begitu juga yang datang daripada Johor. Orang yang menjadi juara ataupun menjadi kartel ataupun yang saya katakan broker of the year. Dia sanggup pergi ke Sarawak. Ini perlu dibuat kajian. Kalau benar ada begitu, saya rasa sewajarnya beliau disingkirkan daripada UMNO. Kita tak perlu lagi ada orang yang macam ini. Harus disingkirkan terus. Sebab dapatan mengatakan, sanggup dia terbang ke Sarawak untuk menipu pula pimpinan Sarawak. Mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin sudah mendapat sokongan sekian-sekian banyak. Jadi kalau Sarawak sokong, maka Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan ini bagi saya, mereka sanggup melanggar prinsip demokrasi. Saya dari awal lagi saya katakan, saya tidak akan bersetuju sesiapa saja yang melanggar prinsip demokrasi. Dalam asas prinsip demokrasi, satu undi pun kalau dia menang, dia tetap pemenangnya. Suka tak suka, Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Tak ada parti yang lain yang dapat lebih daripada 82 kursi. Memang dengan 82 kursi tidak boleh membentuk kerajaan. Tapi dari segi demokrasinya, dia mendahului parti-parti yang lain, iaitu majoriti di kalangan minoriti. Apabila Duli Yang Mulia Yang Bertuan Agong menyarankan supaya diadakan satu perpaduan. Sama-sama parti-parti yang kecil-kecil ini bercantumlah untuk mendapatkan lebih daripada 112 kursi. Adanya pihak yang tak mahu. Mereka yang engkar tu bagi saya menderhaka. UMNO, sebagaimana yang saya katakan, dulu pun saya dah katakan, UMNO apa saja yang dititahkan oleh istana, pasti UMNO akan akur. Jadi tak boleh marahkan Datuk Seri Zahid. Beliau pertama sekali dia memelihara prinsip demokrasi. Parti yang dapat 82 kursi adalah Parti Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kerana saranan daripada istana untuk menstabilkan politik, maka dijadikan kerajaan perpaduan. UMNO bersetuju. Takkan itu nak marah Datuk Seri Zahid? Ini yang saya heran. Sebab itu mereka mengatakan Zahid mesti bergundur. Kerana menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan karenanya konon-kononnya menipu istana lah. Sedangkan benda ni belum ada benda yang mantap. Tapi bagaimanapun, saya berterima kasih lah pada Tan Sri Anwar Musa bila dia kata sudah-sudah dah. Berhentilah kita bercakap soal agenda keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya melihat, walaupun ada peguam-peguam menasihati Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak payahlah bawa usul undi kepercayaan di Parlimen. Saya bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bawa. Buktikan bahawa beliau mempunyai keabsahan. Saya yakin, memanglah apabila mereka yakin seandainya dalam pembentukan kabinet, ramai di kalangan ahli-ahli daripada keadilan juga yang mungkin tidak mendapat tempat sebagai menteri. Apakah mereka akan belot? Sebab itu saya katakan bahawa Parti Keadilan perlu mewujudkan satu kesatuan. Cukuplah adanya langkah Sheraton. Tapi kepala langkah Sheraton dah tak ada. Andainya kepala langkah Sheraton itu berada dalam Parti Keadilan, mungkin terjadi lagi. Takkanlah Rafizi pula nak buat ikut perangai Azmin Ali. Sebab itu yakin saya benda itu akan berlaku. Bawa ke Parlimen usul undian keabsahan. Dan saya yakin daripada UMNO, andainya Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Menteri, maka beliau akan membawa ahli-ahli daripada Barisan Nasional menyokong. Ahli pun tak ramai, 30. Tetapi bagi kalangan pihak-pihak tertentu sekarang ni sedang ada wujud kata-kata lagi mengatakan tak boleh buat begini, kita buat masa undian di Parlimen. Paling-paling tidak kita mau mencemarkan ataupun untuk menghakis nama baik Datuk Seri Zahid. Ketika beliau tidak boleh mempunyai sokongan daripada kalangan wakil rakyat yang terdiri daripada UMNO Barisan Nasional. Bagi saya buatlah, tak ada masalah. Nak buat macam mana pun, tapi saya mengharapkan Biro Disiplin, pengurusi Biro Disiplin perhatikan mereka satu persatu. Dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah, sila ikuti setiap ahli-ahli Parlimen yang dipilih daripada UMNO Barisan Nasional ini, ikuti mereka.
Tiba-tiba dalam bank ada 5 juta, 6 juta. Silalah siasat. Dari mana datang wang itu? Siapa yang memberi? Dan jika benar mereka terlibat dalam rasuah politik, bawa ke muka pengadilan. Kita tak mau lagi tolerate lah. Sebab UMNO ni berada dalam kemelut yang begitu lama. Lama saudara. Sejak zaman Datuk Najib lagi pun dah berlaku. Kemudian bila Datuk Zahid memegang sebagai presiden. Sebab masing-masing merasakan UMNO itu seperti ladang untuk menimba kekayaan. Ini yang membuatkan saya amat tersinggung dan merasa kecil hati. Sedangkan saya, kita yang peringkat akar umbi ni, ahli-ahli di bawahan ni tak dapat apa pun. Yang berperang, bersengkang mata. Bawa bendera, bawa kerja, tak dapat apa pun. Tapi kita rasa seronok, kita rasa bangga bila calon yang kita sokong mencapai kemenangan. Dan kita rasa sedih bila melihat calon-calon yang kita dukung, kita sokong, kalah. Tentulah kita rasa marah bila mendengar adanya elemen-elemen sabotaj. Bukan nak mencari alasan. Saudara, tetapi kita merasakan kita peringkat akar umbi di bawah ni. Mereka yang kaya raya di atas, mereka tak ada masalah. Besok, apa-apa tadi pun mereka boleh pergi luar negeri. Wang berkepuk-kepuk. Tapi bagaimana dengan ahli peringkat akar umbi? Banyak cakap, banyak bohongnya. Saudara Maman, saya tak tahulah. Saudara dari parti mana, saya tak tahu. Kalau saudara boleh terangkan, tahu dari parti mana. Saya bukan nak bagi banyak cakap, saya beri penjelasan yang jelas. Bagi saya melihat seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu melihat adanya kestabilan politik sepanjang era kepimpinannya mentadbir negara ini, UMNO mesti distabilkan. Sebab UMNO pasti akan menyokong dan mendukung beliau untuk selamanya. Dan untuk itu, Datuk Zahid adalah calon terbaik. Tapi, kalau Datuk Zahid berundur diri, saya tak tahu. Sebab saat ini masih belum ada persiapan. Siapakah calon-calon yang bakal memimpin UMNO ini. Ini keadaannya, perlu dilihat. Begitu juga saya melihat dalam Parti Keadilan pun. Sepatutnya sudah sampai masanya. Saya secara bicara kritikan ini, saya mengatakan bahawa Parti Keadilan juga pimpinannya harus bermula daripada saat ini menyediakan calon-calon pemimpin masa depan. Jangan lagi adanya percaturan politik menekan. Orang yang bijak pandai nak menyertai parti, berilah mereka peluang. Jangan ada tekanan, jangan ada penyingkiran. Sebab saya dah terdengar. Ada juga kawan-kawan saya di Melaka menghubungi saya. Dia kata, bagi saya dia seronok dengan Parti Keadilan. Tapi nak bertanding besok pun susah juga. Apakah penyakit UMNO itu sudah menjangkit pada Parti Keadilan. UMNO sendiri harus. Sekarang ni pun siapa nak jadi ahli UMNO boleh terus daftar terus secara online. Tak ada masalah. Tetapi pimpinan bahagian yang mana menyekat ahli-ahli baru, maka mereka juga perlu diambil tindakan. Ini keadaan saya rasalah sudah sampai masanya pemimpin UMNO kalau rasa tak sesuai dengan era jajaran baru ini. Yang saya katakan dalam satu dinamika politik. Saudara Amir Cik, sama je mana-mana. Kalau tak pun PH akan ada kerjasama antara Anwar dan Zahid. Tapi Zahid menafikan sekarang ternyata ada kebenaran. Nah, saudara Amir, anda nak marah macam mana? Jangan kita membuat macam-macam andaian. Tak usah. Yang sudah tu sudah. Sekarang ni nak perbetulkan negara. Saudara tak puas hati kenapa? Tak puas hati kerana Datuk Seri Zahid menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya kata itu sokongan yang terbaik. Kerana dari segi demokrasinya, Parti Pakatan Harapan dapat 82. Berpeganglah pada prinsip itu. Tak payah nak wujudkan naratif yang lain. Ini wujudkan bahawa kerjasama dari dulu lagi dan sebagainya. Sudahlah. Sampai bila kita nak bercakap benda yang sama? Sampai bila kita nak bercakap, kita membina naratif-naratif yang negatif terhadap pemimpin. Biarkan mereka laksanakan tugas tanggungjawab. Yang paling penting, rakyat disantuni. Ini saya melihat politik kebencian ini masih ada lagi. Saudara Mat Sepana, terima kasih. Patut yang disegani cari formula satukan PN dan BN. Bukan terburu-buru sokong gabung dengan PN. Saudara Syamsiah Nur Hashim, alasan apa nak disantunkan UMNO, Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional?
Perikatan Nasional dapat 73 kerusi. Pakatan Harapan dapat 82 kerusi. Ini prinsip perlu dipegang. Saya hairan kenapa orang masih lagi nakkan PN ni. Sedangkan PN ni dapat 73. Mulalah buat naratif. Dalam Pakatan Harapan ada DAP. Sedangkan dalam PN ini Melayu. Ada PAS. Dia lupa dalam PN juga ada Parti Gerakan. Berbicaralah sebenarnya. Jangan mencari alasan mengwujudkan naratif yang tak betul. Saya berpegang pada asas, kalaulah pilihan raya yang lepas, Perikatan Nasional dapat 82 kursi. Dan Pakatan Harapan dapat 73 kursi. Seandainya Presiden menyokong Pakatan Harapan, saya tak akan bersetuju. Itu basic asas prinsip. Tapi sekarang ni terima hakikat. Rakyat dah buat keputusan. Terimalah. Jangan kita kecewakan rakyat. Cukuplah 4 tahun, saudara. Apabila demokrasi ini dijadikan songsang. Yang kecil memerintah yang besar. Ini yang saya tak bersetuju. Ini kadang-kadang saudara saya melihat mereka membuat naratif yang bukan-bukan. Sepatutnya UMNO Barisan Nasional sokonglah Perikatan Nasional. Kerana parti itu parti Melayu. Bukan masa nak bercakap soal itu. Rakyat dah buat keputusan. 82. 9 kursi beza je saudara. 82, 73. 82, 9 kursi. Kalaulah Perikatan Nasional tu ada 84, saya juga akan menyokong Perikatan Nasional. Dari segi asas prinsip demokrasi. Ini kena pegang iaitu. Rami Jusoh, akadnya UMNO dah hilang prinsip. Apa yang prinsip UMNO hilang? Sila nyatakan. Apakah dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu hilang prinsip? Masih lagi nak diwujudkan lagi naratif. Dulu masa berucap dulu, no Anwar, no DAP. Tapi jangan lupa, no PBM. Tetapi waktu pelantikan Tan Sri Muhyiddin, UMNO bersama dengan PBM. Bukankah itu tidak melanggar pada prinsip PAU? Begitu juga bila Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Waktu itu, bukankah bersama dengan PBM? Apakah kerana bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini satu kesalahan yang paling besar. Yang tak boleh diampunkan. Jadi bagi saya ini satu pandangan tidak baik. Saudara Pengley faham. Betul, kita kena maju ke depan. Ketepikan. Dan kita lihat apa acuan yang akan dilakukan oleh pemimpin yang hari ini dipimpin oleh Seri Anwar Ibrahim. Tunggulah dulu. Jangan buat keputusan mencipta, membina naratif yang bukan-bukan. Asas kita sekarang ni, asas demokrasi. Kena ingat, pilihan raya ini demokrasi, raja berperlembagaan. Asasnya, Pakatan Harapan dah ke depan. Nak buat macam mana? UMNO memegang demokrasi, mempertahankan demokrasi, harus menyokong PBM, Pakatan Harapan. Nak kata marah, marah semua. Dulu kata UMNO ni parti kelongkang. Janganlah sekarang sudah. Put a full stop. Sarjedi Jamaluddin, apa pun hanya Melayu yang kenal. Asal usul dan menjaga prinsip Melayu dan memegang jawatan sumpah tiada DAP. Setara bercakap soal Melayu sepanjang 60 tahun yang banyak orang balun UMNO bagai nak rak ni, bukankah pemimpin Melayu juga yang menghancurkan? Bukankah pemimpin Melayu juga jadi DO? Pemimpin Melayu juga menjadi menteri? Pemimpin Melayu juga jadi Esko, jadi menteri besar? Berapa ramai anak Melayu di Selangor ni yang masih lagi terkiar-kiar cari tempat rumah. Berapa banyak tanah Melayu yang tergadai. Berhentilah bicara soal rasial. Saya hanya kita igawan, sedap bercakap. Retorik. Ini saya katakan retorika politics. Demi Melayu, kita begitu begini. Tapi akhirnya bagaimana? Kita nak masa depan sekarang ni, santun ni, suka tak suka terima hakikat. Dan negara ini dijalinkan dalam jaluran masyarakat yang majmuk. Kita tengok, kalaulah ada pimpinan akan datang menggadaikan kepentingan warga bangsa kita, itu kita sama-samalah kita tangani. Janganlah sekarang ni kita buat naratif tak betul. Kita mewujudkan persepsi, mewujudkan pandangan-pandangan yang negatif. Ini membuatkan susahlah mereka yang berada di anjung kuasa nak bekerja. Saya bukanlah bersikap rasis, tidak. Tapi ada kalanya memang saya rasis. Memang ada kalanya.
Tetapi biarlah bertempat. Nak marah pada DAP. Habis dalam UMNO bukan, dalam Barisan Nasional bukan ada MCA, MIC. Malahan mereka sendiri sekarang ni, kalau boleh berundur lah. Mereka lebih bersikap, cuma hari ni adalah lega sikit bila Susah Agung MCA buat kenyataan. Mereka menyokong. Okeylah. Kalau tidak, malam ni memang hasrat saya nak balon. Edilan, PN gila kuasa dengan... Sudah-sudahlah. Saya yakin lepas ni, warga PAS pun mereka akan kembali pada asasnya. Tak apa, kita tak marah, saya tak marah. Walaupun kita nampak parti mana yang mengulur duit, jelas, terbukti. Berderit-derit orang tunggu nak ambil duit dan sebagainya. Kononnya tidak ada korupsi, tapi mereka mengamalkan politik yang korup. Tak apalah, yang sudah. Ini masa depan kita sekarang ni, kena ingat anak cucu kita. Apakah kita nak biarkan negara ini terus terbakar? Apakah kita nak biarkan negara ini terus dalam keadaan yang tidak menentu dari segi politiknya dan mengakibatkan ekonomi kita merudum? Kita harus melihat, tinggal sebulan lagi saudara. Tinggal sebulan lagi dunia akan menghadapi kemelut ekonomi. Jadi jangan kita biarkan kemelut ekonomi itu melanda negara kita. Kalau seandainya politik negara kita tidak kita santuni dengan baik. Saya cakap terus terang saudara. Bukanlah saya ni pedor sangat ataupun menyokong tanpa alasan. Tapi saya melihat, berilah peluang sekarang ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpinlah. Cuma saya tak suka kalau benda-benda yang bersikap personal. Sesuatu yang bercorak peribadi. Nak dituduh itu ni saya tak berminat lah saudara. Asalkan perjuangannya jelas tuntas. Yang paling penting, apakah mereka mengkhianati bangsa kita. Itu paling penting. Saudara, katalah saya ni pencacai, Datuk Zaid Hamidi, katalah tak ada masalah pada saya. Saya memegang pada prinsip bahawa beliau saat ini adalah sebagai Presiden UMNO. Kursi Presiden ini sepatutnya sebagai warga UMNO, tak sepatutnya mereka menggoyah kursi itu. Hari ini, era Datuk Zaid Hamidi, mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang orang lain. Bagaimana pula kalau kita goyang lagi kursi itu? Sampai bila? Sampai bila kita harus berceramuk? Sampai bila kita harus bercakaran sama kita? Sebab itu saya katakan yang sudah. Saudara Azmi Jamal, sokonglah yang terbaik. Benar. Kita tunggu, beri peluang. Sebab itu saya tak mau cakap apa, sebab saya katakan saya hanya akan membuat ulasan usai saja pembentukan kabinet. Kita nak tengok siapa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lantik. Pertama-tama sekali yang saya nak lihat adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna. Ini paling penting. Kehidupan rakyat perlu disantuni. Derita rakyat perlu diselesaikan. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hak ehwal pengguna pada saya saat ini amat penting. Kerana mereka harus mengawal harga barang-barang. Saya berpuas hati bila dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bagi tempoh. Dalam tempoh 2 minggu ini selesaikan masalah subsidi untuk rakyat. Alhamdulillah, sudah ada bunga-bunga. Jadi takkan kita nak terus tenggelam dalam naratif politik yang bercempera. Sudahlah. PM tak boleh jadi PM sebab tu mereka meroyan. Saya tidak maulah pula untuk memadankan muka. Kalau ikut marah, memang saya marah. Tak adalah pula saya nak memadankan muka, padan muka orang tu, padan orang ni. Tak payah. Yang sudah. Tutup buku. Era negara ini dipimpin Tasimuddin sudah selesai. Rakyat sudah menolak. Buat macam mana pun kena terima hakikat. Era kepimpinan Datuk Ismail Sabri juga sudah ditolak. Tutup buku. UMNO juga sendiri pun dah ditolak oleh rakyat. Cuma ada sedikit saki-baki yang membolehkan kita untuk bangkit. Saya berkeyakinan UMNO akan bangkit. Jadi pada setengah orang merasakan cara untuk terus menguburkan UMNO, tekan presidennya supaya dia jadi mamai. Bila dia jadi mamai, tentulah keputusan-keputusan dia akan berterabur. Jadi UMNO nanti akan jadi berterabur. Bila UMNO berantakan, berlaku permusuhan sama ahli, akhirnya UMNO jadi kucai. Jadi kucahlah kata orang Kelantan. Jangan izinkan itu berlaku. PN, BN, warisan JPS, JRS, bebas muda. Perikatan Nasional, Barisan Nasional, warisan, JPS, warisan bebas muda. Demi negara, semua ketepikan segala ideologi parti masing-masing. PN takut sebab ada yang saya rasa ada sebab. Mereka ada sebab. Tunggulah. Saya tak mau cakap lah saudara.
kita tunggu dalam tempoh 2 minggu lagi, saya yakin fail-fail akan dibuka, segala yang tersirat di bawah fail akan terbuka. Bagi mereka, ingat, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Saya tidak akan membela siapa saja yang khianat pada negara kita. Saya tetap mempertahankan prinsip asas demokrasi. Yang menang, walaupun satu undi, tetap menang. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.